Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasrin bin Al-Yasna dengan nombor pendaftaran 06JQ19F1037 ingin menceritakan berkaitan dengan bab 3 iaitu wahyu sebagai sumber sains, teknologi dan kejuruteraan. Sesi 2021 dengan pensyarah saya yang bernama Ustaz Suhaimi bin Samad. Okey. Kita tengok. Okey, saya akan menerangkan berkaitan dengan pengenalan wahyu. Okey, wahyu dari segi aspek bahasa, wahyu adalah apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang pilihannya dan ia merupakan hidayah dan ilmu yang diberi secara rahsia dan tersembunyi, bukan diperolehi melalui cara biasa. Wahyu ini adalah pilihan-pilihan Allah, diturunkan kepada atas kehendaknya dan orang-orang itu adalah tertentu je. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW sendiri. Nabi Muhammad SAW kita yang terpilih, okey. Kemudian dari aspek keilmuan Islam, wahyu adalah apa-apa yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya melalui perantaraan malaikat Jibril dalam bentuk yang bertulis atau yang tidak bertulis, yang mengandungi syariat bagi mengurus kehidupan manusia. Okey, wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kepada hamba-Nya melalui perantaraan, iaitu malaikat Jibril sebagai menyamar atau menjadi sebagai manusia. Okey. Firman Allah Subhanahu Wa Taala juga yang bermaksud, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan kepada nabi-nabi yang diutus kemudiannya daripadanya, dan kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yakub serta nabi-nabi keturunannya dan Nabi Isa dan Nabi Ayub dan Nabi Yunus dan Nabi Harun dan Nabi Sulaiman, dan kami telah memberikan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Firman Allah Subhanahu Wa Taala ini dari surah An-Nisa ayat 163. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ini menceritakan bahawa sebelum Nabi Muhammad SAW itu diberikan wahyu, nabi-nabi sebelumnya juga telah diberikan wahyu melalui malaikat Jibril, okay? Dan kepada Nabi Daud bagikan kitab Zabur. Sebagai contoh, kalau kita umat Islam, Nabi Muhammad SAW diberikan Al-Quran, okay? Itu adalah antara wahyu-wahyu. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi yang bermaksud, dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul sebelum wahai Muhammad melainkan dari kalangan orang-orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Oleh itu, bertanyalah kamu wahai golongan musyrik kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui. Daripada surah An-Nahl ayat 43. Okay, dari firman Allah ni disuruh kita yang tidak tahu mengenali agama dari segi ilmu kita tak tahu, so kita kenalah bertanyakan kepada mereka ini, okay? Sebab mereka ni adalah orang-orang yang rasul kan. Rasul tu contoh manusia yang patut kita ikuti lah. Okay, daripada ayat di atas menjelaskan, okay, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bahawa semua para rasul dan nabi menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wahyu kepada rasul-rasulnya melalui perantaraan, iaitu melalui malaikat Jibril, okay? Dan semua, kalau kita tahu, semua rasul-rasul ni terdiri daripada lelaki, tidak ada wanita. Okay, kemudian sains, teknologi dan kejuruteraan merupakan sebahagian daripada ilmu yang terdapat dalam wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran. Al-Quran ialah sumber intelektual dan spiritual Islam yang agung. Kalam Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah asas bukan hanya bagi agama dan pengetahuan spiritual, tetapi bagi semua cabang ilmu pengetahuan. Betul? Al-Quran juga merupakan satu sumber utama dan inspirasi pandangan Muslim tentang kesepaduan sains dan pengetahuan intelektual. Sebagai contoh, dalam Al-Quran adalah menceritakan sains, iaitu berkaitan dengan matahari, besi, itu adalah sumber-sumber sains. Jadi Al-Quran juga telah dituliskan di dalamnya berkaitan dengan ilmu tersebut. Terdapat beberapa cara wahyu diturunkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, iaitu melalui malaikat yang menyerupai manusia secara terus dari Allah Subhanahu Wa Taala dan melalui mimpi yang benar. Itu adalah berkaitan dengan wahyu, bagaimana wahyu itu disampaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kehendaknya, iaitu kepada nabi-nabi. Okay. Itu
sahaja daripada saya untuk pengenalan berkaitan dengan wahyu, dan diteruskan oleh sahabat-sahabat saya yang lain. Sekian, terima kasih.